Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ma taufiqi illa billah wa ma tawakkuli wal i'timadi wal i'tisami illa 'ala Allah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi ala habibina al-mustafa wa ala rasulina al-karim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik. Allahumma atina al-hikmah yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Rabbana zidna 'ilman yanfa'una, Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Baik muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan pada hari ini. Kita akan sambung muka surat yang ke-6. Ada sebahagian kitab mungkin muka surat lain, tapi topiknya bab mata. Kita masuk bab yang pertama, cerita tentang mata. Hari itu kita dah cerita tentang faedah mata ni pada akhirat dan juga pada bab faedah-faedah dunia. Baik, bila kita dah faham, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan, Allah tak ciptakan dan tak jadikan kita ni sia-sia saja-saja Allah nak jadi tak, melainkan diciptakan anggota badan kita, anggota panca indera kita ni ada tugas dan tanggungjawab. Sama ada manfaat dia kepada manfaat dunia dalam pekerjaan kita cari rezeki, pada waktu yang sama juga Allah jadikan mata itu pada manfaat akhirat. Baik, sebab itu pada setiap nikmat yang Allah beri pada kita ni, dia akan dipertanggungjawabkan. Antaranya firman Allah di dalam surah At-Takasur, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian Allah akan tanya di satu hari kelak, hari akhirat, tentang nikmat yang kita dah dapat. Semua nikmat Allah akan tanya. Mata kita, tangan kita, kaki kita, anggota tubuh badan kita, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, oleh kerana itu, maka kena jadi wajib pada setiap orang Islam mensyukuri nikmat mata yang Allah bagi. Macam mana cara nak mensyukuri nikmat mata ni? Qala al-musannif rahimahullah, kata pengarang kitab, wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain, mudah-mudahan kita dapat manfaat ilmunya dunia dan akhirat. Dia kata mensyukuri nikmat mata ni adalah memeliharanya daripada melihat benda-benda yang haram. So maksud syukur ni bukan alhamdulillah, mata pegang mata alhamdulillah, bukan macam tu. Makna mensyukuri ni adalah memelihara. So mensyukuri di sini adalah memelihara. Inilah maksud bila seorang tu dia bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi, dia pelihara, dia jaga. Pelihara inilah maksudnya, inilah yang dinamakan sebagai takwa. Okey, apa dia takwa? Takwa ni kita buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang dilarang, termasuk pada anggota panca indera kita. Pada anggota panca indera ni ada yang disuruh, ada yang dilarang. Maka bila kita pelihara dia daripada terjebak pada mata yang boleh jadi dosa tadi, dan kita buat mata kita ni pada benda yang Allah suka dan Allah redha, maka inilah makna yang disebut sebagai at-taqwa. Baik, kat mana datang pemeliharaan ini? Pemeliharaan ini mata. Kita cerita topik ni mata. Subjek kita mata. Tapi controller pada mata tu kat mana? Controller dia pergi kepada, kat mana controller dia? Okey, hati. Inilah yang kita sebut penawar hati ni. So kontrol dia dekat sini. So Nabi SAW sebut takwa ni macam mana? Ni takwa ni, at-taqwa huna. Takwa itu di sini. Takwa itu berada di hati kita. So bila seorang, walaupun mata yang melihat, tapi kontrol dia dekat hati, maka kat sinilah letaknya takwa ni. Kalau kat sini baik, maka baik, sehingga akan disebut inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb.
Maka pada tubuh badan manusia ni ada satu benda. Satu benda, satu isi, dia kata satu benda. Ada satu seketul daging. Kalau baik daging tu baik seluruh anggota badan. Kalau buruklah seluruh anggota badan. Ala wahyal qalb. Itulah yang dinamakan sebagai hati. So hati dia pergi kepada mata, maka mata ni kalau dia pelihara, maka dia jatuh dalam bab dinamakan sebagai takwa. Baik, maka kalau hati ni pergi kepada mata, dia tak pelihara, dia pergi kepada al-fujar, iaitu orang yang melakukan dosa asi, dia dapat dosa. Baik, maka maksud mensyukuri adalah dengan cara kita memelihara mata. Baik, jom kita tengok balik apa dia kata. Baik, dia kata di sini, dia kata mensyukuri mata, memeliharanya daripada melihat benda-benda yang haram. Oh macam tu, duk ingat syukur ni buat kenduri, duk ingat syukur tu mengucapkan Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Rupanya maksud orang yang mensyukuri nikmat mata ni, dia jaga mata daripada melihat yang haram. Baik, melihat hak mana yang haram ni? Kita ambil yang pertama. Yang pertama dia kata melihat perempuan selain daripada isteri, hamba sahaya dan mahramnya. Haram melihat perempuan lain daripada isteri, hamba sahaya dan mahram. Maksud lihat tu lihat macam mana, takkanlah sampai tak boleh tengok. Ni yang kat dalam kelas ni ustaz pun tengok. Kami ni perempuan belaka ustaz. Habis tu ustaz tengok kami. Ustaz saya kira lagi berapa orang. Ustaz tahu lagi kami pakai warna apa. Tudung hari ni pakai warna purple, warna merah, warna biru. Ustaz tahu. Maknanya ustaz dah berdosa pasal ustaz dah tengok kami. Oh jenuhlah kita kalau macam tu. Habis tu hak mana yang kata melihat tadi tu haram? Haram melihat untuk bersedap-sedapan. Faham maksud bersedap-sedapan? Untuk keseronokan nafsu, keinginan syahwat, yang ni hukumnya adalah haram. Baik, kat mana tempatnya? Di dalam Al-Quran. Saat lagi nanti kita baca ayat muka surat sebelah. So haram dekat situ, haram pada bersedap-sedapan. Kisah bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ni ketika Nabi wafat, dia budak remaja lagi, 13 tahun umur. Waktu remaja tengah meningkat, bila budak ni dah jadi mumayyiz, dia dah pandai tahu beza di antara yang haram dengan yang halal. Contoh, baik, bila masa kita ni boleh tunjukkan aurat kita kepada kanak-kanak, dan bila masa tak boleh. Bila budak tu mumayyiz, dia dah boleh kenal, maka pada waktu tersebut dah tak boleh lagi. Baik, pasal apa? Kerana sebagaimana hadis Ibnu Abbas ni cerita, aku naik unta dengan Nabi SAW. Ketika berada dekat atas unta ni, lalu satu kumpulan perempuan Al-Bahriniyat, perempuan Bahrin. Perempuan dia pakai tutup aurat elok, tapi Ibnu Abbas tengok, perhati, terpegun tengok perhati. Bila perhati apa Nabi SAW buat, Nabi pegang kepala dia, Nabi pusing ke kiri. Dia tengok lagi pula, Nabi pegang lagi kepala dia, Nabi pusing ke kiri. Dia tengok lagi, sampailah kata Nabi SAW, wala tattabi'in nazrata an-nazrah. Jangan mengikuti satu tengok kepada tengok yang seterusnya. Baik, maksudnya jangan mengikuti satu tengok ke yang tengok seterusnya. Sekali pandang kita tahu tu perempuan, tapi pandang kali kedua ni wow, ataupun memang tarikan yang menyebabkan dia nak pandang perempuan tu, maka yang kedua ni dilarang. Okey, dilarang. Maka yang pertama tadi tu pandangan dalam masih lagi masuk dalam bab harus, tapi bila datang dia sampai ke hati, pada waktu tersebut dia akan jatuh kepada pandangan yang haram. Maka dia kata melihat perempuan selain daripada isteri, tujuan untuk bersedap-sedapan, jamu mata, istilah hari ini, istilah yang orang kononnya tak ada dosa, jamu mata. Sebab tu saya nak tunjuk satu contoh lah. Satu contoh ni contoh seorang sahabat kami, Masya Allah. Allah berikan pada dia, Allah pelihara dia daripada dosa. Nama dia Ustaz Salahuddin. Waktu kami belajar di Syria dahulu, dia di antara pelajar tajaan. Pelajar cerdik lah tajaan. 4 orang, tapi baki tinggal seorang. Dia seorang saja yang tinggal, yang lain tak tahan. Sebab di Syria ni belajarnya susah. Yang lain sambung kat Jordan, jadi dia kekal kat Syria. Tapi Masya Allah, dia ni seorang pelajar yang amat baik. Baik dia ni, kalau istilah hari ni nanti orang panggil apa? Budak skima. Kalau butang baju ni, butang sampai ke leher. Dalam poket ni ada pen merah, pen biru. Bawa file, pakai spek pula, kasut berkilat. Tapi saya puji dia ni, yang pertama baik akhlak, yang kedua lelaki yang amat pemalu. Sampai kita orang kata menyampah pasal malu sangat. Okay, kadang kalau dah malu sangat bukan. Bila duduk sembang-sembang dengan kawan-kawan ni, apa berlaku? Kita ni budak remaja umur 18, 19, 20 tahun,
Dah duduk pula dekat negara yang Arab paling cantik. Arab Syria ni Arab paling cantik. Siapa pernah pergi Syria dia tahu. Nak cerita cantik tak cantik Arab Syria ni, kalau saya first time pergi tu, mula-mula tengok terkejut. Mata biru, mata hijau, bulu mata bergulung. Tak adalah bergulung, bulu mata lentik tu. Okey, baik. Tengok tu kulitnya merah putih, kemerah-merahan. Putih tu putih lain macam. Kita tengok ni, kita kata Masya Allah, tengok. Lepas tu bila perempuan tu lepas kat belakang, kita tak toleh lagi macam tu, sebab terpegun. Kawan tepuk bahu. Orang kata cukup, jangan tengok. Saya tanya kenapa? Dia kata tak apa, biarkan lepas. Nanti hak nak main sekejap lagi cantik daripada yang tu. Tak apa, biarkan. Tak payah tengok lagi dah. Sampai macam tu nak ceritakan cantiknya. Baik, maka si Ustaz Salahuddin ni, bila kami sembang pasal perempuan, dia tutup muka merah malu ni. Kita kata mengada malu lah pula. Akhirnya kami hak muka tak malu ni tak kahwin-kahwin. Dia orang yang pertama kahwin. Di Syria ni dia orang pertama sekali kahwin pada waktu tu. Tak apa, kahwinlah dia. Bila dia kahwin, kita semua budak bujang. Tak ramai di Syria ni, 30 orang lebih macam tu saja. Jadi kami pun pergilah ziarah ke rumah dia, nak tahu seronok ke tak Ustaz kahwin ni. Pergi. Saya jadi ketua rombongan sampai kat rumah. Assalamualaikum Ustaz. Dia kata, Waalaikumsalam. Dia kata, Najib, awalnya mai. Dia kata, saja je lah nak ziarah pengantin. Baik, waktu tu saya pun minta nasihat. Satu nasihat, Ustaz nasihatkanlah kat kami ni, anak-anak remaja yang belum berkahwin, yang bujang ni, apa nasihat orang yang dah kahwin kepada kami yang bujang. Satu nasihat yang dia nasihat saya ingat sampai ke hari ni. Dia kata, Najib, dia kata jaga pandangan mata. Dia kata Alhamdulillah, dia kata Ustaz, Alhamdulillah Ustaz tak pernah tengok dan tak ingin pun nak tengok benda yang haram. Tak pernah, tak mau tengok benda yang haram. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan satu nikmat pada Ustaz. Nikmat apa? Dia kata kali pertama aku tengok isteri aku. Kali pertama tengok, dia kata bayangkan tengok dalam kelambu tu aku sebut takbir Allahu Akbar. Takbir dalam kelambu. Tahu pasal apa takbir? Pasal dia tak pernah tengok. Kali pertama tengok. Nikmat yang amat besar. Pasal tak pernah tengok. Tapi kalau dah tengok dah, apa lagi nikmat yang ada? Dan ni yang katakan pasal apa Allah suruh kita tahan mata daripada melihat. Kalau dia tak pernah tengok perempuan yang lain, maka dia akan appreciate apa yang dia ada pada waktu tersebut, isterinya yang halal. Sebab tu Islam nak jaga supaya tak hilang kenikmatan mata yang Allah bagi dekat kita tu tadi. Baik, tu di antara salah satu contoh. Yang kedua saya sebut juga, saya kata kenapa Islam larang kita dari pandang perempuan, terutamanya benda yang haram. Dan saya pesan juga terutamanya kepada kakak-kakak, adik-adik, makcik-makcik kita, mak-mak kita sekalipun yang ada anak dara ke, yang dia sendiri bila berpakai tu pakailah ikut syar'i. Kenapa suruh pakai ikut syar'i? Kerana orang lelaki ni Allah jadikan pada orang lelaki ni 3 setan pada dia. 3 setan ada pada lelaki. Setan yang pertama ada pada lelaki ni adalah setan yang ada pada mata. Inilah setan paling besar yang ada pada orang lelaki. Dan setan itu dia ada kaitan dengan orang perempuan. Bukan setan ada dekat lelaki tak ada kaitan dengan perempuan. Ada kaitan dengan orang perempuan. Kat mana kaitannya? Contoh saya katakan, orang perempuan yang pakai pakaian yang seksi, yang pakai yang mendedahkan aurat, dia tunjukkan apa aset yang dia ada. Dia tunjukkan pada sesiapa saja yang nak tengok. Baik, akhirnya lelaki-lelaki yang tengok ni, dia ada lelaki yang iman kuat sikit, ada yang tak kuat, ada yang sederhana, ada yang pelbagai iman dia. Baik, maka bila dia tengok, dia simpan dia punya geram tu kat dalam hati. Geram dia simpan kat mana? Dia simpan dekat tempat kedua. Hati ni, tu yang kita kata hati ni. Hati ni pula setan kedua. Hati jadi setan kedua. Bila dia simpan, daripada hati yang kedua ni, dia pergi pula kepada kemaluan, setan yang ketiga. Dia tengok perempuan seumpama macam seekor kucing. Kita pergi ambil lauk, piltak kat depan mata kucing. Kucing tu nak terekam, nak ambil lauk, kita tarik. Dia nak ambil lauk, kita tarik. Akhirnya dia tak dapat lauk, tangan kita dicekahnya. Sama juga dengan seorang lelaki, bila dia tengok perempuan-perempuan yang mendedahkan aurat, dia geram, tapi dia mungkin takkan kacau, dia mungkin takkan ngorat, sebab dia takut, sebab dia malu, sebab dia sedar diri. Dia kata takkan perempuan tu nak layan aku. Akhirnya geram tadi disimpan dalam hati. Siapa yang jadi mangsa? Tak pasal-pasal nyonya umur 70 tahun tengah tai chi kena rogol. Sungguh pernah berlaku. Nyonya umur 70 tahun kot, apa yang ada lagi dah. Tapi sebab dia geram dengan benda yang dia geram tak dapat, dia cari mangsa yang lemah. Baby umur 3 bulan ada yang pernah kena rogol. Tak cukup dengan baby, sampai kepada binatang pun ada yang kena rogol. Punca sebab apa yang dilihat tadi.
Sebab tu dahsyat dan bahayanya yang datang daripada mata ni. Pada asalnya simple saja. Sebab tu setan pada lelaki ni pada mata, kemudian pada hati, kemudian pergi kepada kemaluannya. Sebab tu Islam larang, terutama bagi sesiapa yang dah berkahwin, bila dia melihat mana-mana perempuan yang dia rasa geram, dia teringin, maka baliklah dan carilah yang halal baginya, maka nescaya Allah akan jaga diri dia pada waktu tersebut. Baik. Juga melihat yang muda remaja, melihat aurat lelaki, maka begitulah juga sebagaimana lelaki diharamkan melihat perempuan, maka perempuan juga diharamkan melihat lelaki. Orang perempuan berbeza pula. Tadi kita cerita 3 setan ada pada lelaki. Sekarang kita nak tengok apa setan pula ada pada perempuan. Okey, siapa nak jawab? Apa setan ada kat perempuan? Siapa nak jawab dulu? Tadi setan kat lelaki. Biasanya kalau nak tanya setan ada kat perempuan ni, kita tanya orang lelaki. Orang perempuan dia tak nak jawab. So, macam mana Pak Haji kita, apa setan ada kat perempuan ni? Tahu? Rasa-rasa lah. Atau orang perempuan nak tolong jawab ke? Tahu tak? Rasa-rasa bang? Tak tahu? Siapa nak jawab? Setan ada kat perempuan, setan kat mana duduk? Rasa-rasa Haji, tahu? Setan kat perempuan. Mulut. Rambut. Setan kat rambut. Rambut tak. Rambut itu Pontianak je. Okey, setan kat perempuan. Tahu? Apa dia? Setan kat dada. Kat mana? Setan kat dada. Setan kat dada. Bukan juga. Ada orang jawab mulut. Mulut sama naik je lelaki perempuan. Kadang lelaki lebih dahsyat daripada perempuan. Mulut ni. Baik, setannya sama macam lelaki, iaitu yang pada mata dia juga. Baik, cuma berbeza lelaki dan perempuan. Kalau lelaki pada mata, perempuan pada lirikan mata. Sebab tu ada istilah dipanggil panahan Arjuna tu. Tahu? Pernah dengar nama istilah panahan Arjuna? Apa dia panahan Arjuna ni? Cinta pandang pertama. Orang lelaki dia boleh kenal perempuan tu ada apa dia panggil satu istilah, ada respon, tak ada respon tu pada mata cukup. Tak payah dia angkat tangan bye-bye ke, tak payah hai-hai bye-bye pun tak payah. Matanya dah tahu dah. Perempuan ni ada tarikan pada dia, ataupun perempuan ni tertarik pada dia. Cukup dengan mata sahaja. So, lirikan mata perempuan. Lirikan mata perempuan. Sebab itu, kita katakan di sana, yang pertama, orang lelaki ni jenis kuat perasan. Baik, bila dia tengok perempuan hanya dengan lirikan mata cukup memadai bagi seorang lelaki supaya tertarik kepada perempuan tu tadi. Disebabkan kerana itu, dalam Islam diletakkan iaitu satu ayat. Ayat ni ayat dalam surah An-Nur. Selepas Allah ceritakan tentang bab aurat, Allah ceritakan bab mata. Cantiknya Allah buatkan, implementkan dulu undang-undang perempuan kena tutup aurat. Kemudian baru disuruh minta lelaki jaga mata. Maksudnya apa? Kalau perempuan tak jaga aurat, macam mana lelaki nak jaga mata? Tapi bila perempuan dah jaga aurat, maka waktu tu wajib dan haram hukumnya mana-mana lelaki tak jaga mata. Sebab dah tutup dah, kenapa kau pergi cari lagi? Dah ditutup dah pun, kenapa kau cari lagi? Baik, maka datang ayat Al-Quran, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan pada lelaki yang beriman, tundukkan pandangan mata. Apa makna tunduk pandangan mata ni? Tunduk pandangan mata ni bukan tunduk kepala. Tunduk pandangan mata bukan tunduk kepala. Habis tu apa maksud tunduk pandangan mata ni? Bila memandang kepada yang haram, maka jangan dipandang bagi kali yang seterusnya lagi. Yang pertama tadi tu sebab tertengok, yang kedua tidak lagi tertengok, engkau memang sengaja nak tengok. So sekali saja, maka disebut ayat tu waqul lil yaghuddu ni tundukkan pandangan mata. Baik. Saya pernah mengajar di MMU lama 10 tahun. Saya kira semua orang yang duduk area Bukit Beruang ni tahu sangatlah budak-budak MMU ni macam mana, bukan? 10 tahun yang lepas apa berlaku? 7-8 tahun yang lepas, waktu ketika student penuh dekat Bukit Beruang ni, malamnya 24 hours Bukit Beruang ni memang hidup dengan pelajar-pelajar dengan pakaiannya Allahu Akbar. Baik, saya mengajar bahasa Arab ni, dia dewan bertangga macam tu. Jadi saya kena cek setiap seorang pelajar saya ni, saya mesti kena cek. Sebab saya nak kena cek tulisan dia, spelling dia, pronunciation dia, semua. Setiap orang ni saya nak kena cek. Jadi satu kebiasaan di kampus, budak perempuan suka duduk depan, hak lelaki duduk kat belakang. Ni alhamdulillah kelas kita, lelaki duduk kat depan, perempuan duduk kat belakang. Betul cara duduk ni? Betul lah.
Tapi dekat universiti semua perempuan duduk kat depan, lelaki semua duduk belakang. Baik, hak duduk kat depan ni, kalau hak duduknya pakai purdah ke apa boleh tahan lagi. Tapi hak duduk ni pakai macam mana? Saya bila saya cek sorang sampai dah dekat atas, budak lelaki muncungkan mulut. Dia kata, sir. Buat itu. Saya kata, kenapa? Sir, tengok kat bawah tu. Saya kata, tengok apa? Saya tengok tu, budak perempuan tu, tengok bentuk dia. Saya kata, kau biar betul kau nak suruh aku tengok bentuk orang, kenapa? Dia kata, sir, tengok apa dia pakai. Saya tak pernah kenal apa itu istilah, apa dia panggil, okey, saya tak pernah kenal apa itu istilah G-string. Saya tak tahu G-string tu. Tahu G-string apa? Tahu apa G-string? Ada mungkin yang tahu, ada yang tak tahu. Kalau tak tahu tak apa, saya pun tak mau cerita. Saya tak tahu apa dia tu G-string. Saya tak pernah tahu pun. Tapi sebab budak lelaki tu Ustaz tengok dia pakai G-string, baru saya tahu, oh rupanya itu G-string. G-string ni seluar dalam hak bertali kecil je tu. Tapi rupa-rupanya orang yang pakai seluar dalam ni dia ada syarat sah pakai dia. Okey, baik. Apa dia syarat sah pakai dia? Syarat sah pakai dia, bila dia pakai seluar dalam ni, dia mesti kena tunjuk dekat orang. So umpama dia nak kata, hari ni aku pakai G-string seluar dalam macam ni, so semua orang kena tengok seluar dalam aku. So dia akan londehkan sedikit seluar dia, dia akan pakai baju yang singkat. Bila dia duduk dekat kerusi, dia tak sandar, tapi dia duduk macam ni. Bila dia duduk macam ni, semua orang mata akan pandang dia. Dia duduk pula depan sekali. Maka itulah benda yang dia buat. Maksudnya apa tujuannya? Nak tunjuk dan dia berbangga dengan benda yang dia buat. Kalau dah tak tutup aurat macam tu, macam mana orang lelaki nak jaga mata? Sebab tu Islam dia ceritakan dulu bab tutup aurat, kemudian dia perintahkan waktu tu haram bagi kalian lelaki tengok, sebab aurat telah pun tertutup. Oh, kalau macam tu, kalau orang tak tutup aurat tak boleh tengok. Bukan macam tu maksudnya, tetap tak boleh juga. Tetap tak boleh. Tapi Islam perintahkan terlebih dahulu. Perintahkan terlebih dahulu dalam bab ni. So itu yang kita nak. Dan yang kedua kata Allah, wa yahfadhu furujahum. Pelihara juga kemaluan. Kalau mata terjaga, kemaluan akan terjaga. Mata terjaga, kemaluan akan terjaga. Sebab itu pada lelaki ada setan dia, pada perempuan juga ada setan dia. Setan pada perempuan yang pertama pada lirikan mata. Contoh, saya waktu tu saya pernah saya naik bas di Syria. Naik bas, kursi secara berdepan macam tu. Bila kita dah naik bas, apa berlaku pada waktu tu? Kita pun duduk kat kerusi. Tiba-tiba bas berhenti, kita perasan ada orang lain naik pula kat atas bas. Ada orang lain naik. Saya tengok kot tingkap ni, tapi saya tahu yang naik tu adalah perempuan. Macam mana saya tahu? Yang pertama ada bau. Dia pakai bauan. Sebab tu dalam Islam, perempuan yang memakai bau-bauan, ma min mra'atin ta'attarat famarrat ala hazratir rijal. Mana-mana perempuan yang memakai wangi-wangian untuk orang lelaki hidu bau wangi dia, tujuannya untuk nak memperagakan di hadapan lelaki, dia tak akan dapat hidu bau syurga dalam tempoh jarak yang tertentu. Dia naik ni, kita dah tahu ni perempuan pasal wangi. Kemudian kebetulan qadarullah dia pergi duduk kat depan saya. Pak, dia duduk kat depan. Saya tahu dia duduk kat depan saya walaupun saya tengok luar tingkap, dan saya tahu dia tengah duduk parti saya, dia Jepun ke Siam ke apa ni. Dia duduk tengok saya atas bawah. Bila saya perasan ada orang sedang memerhatikan kita tu, yang kata dahsyat mata lelaki, walaupun dia tengok sana, dia tahu perempuan tu tengah tengok dia. Baik, maka saya pun toleh menghadap kepada dia. Bila saya perasan dia tengok saya pun menghadap kepada. Tiba-tiba mata bertemu mata, ting, dia akan datang satu perasaan. Ini yang kata bahaya ni. Bila mata bertemu mata, ini yang panggil panahan Arjuna tu. Baik, sebab tu Islam suruh jaga. Bila tengok, maka toleh ke arah yang lain. Kami ketika dekat Jordan, dekat Syria, bila bercakap dengan perempuan, kami tak akan bercakap secara berdepan, tetapi dengan cara kita memandang ke arah yang lain. Kerana masing-masing anak muda, remaja, jauh daripada keluarga, kalau pergi kat rumah pun kami nak panggil budak perempuan tu keluar atas urusan kerja, kita bagi salam, tekan loceng, dia tak akan terus buka pintu, jejeng, buka pintu, tak. Dia akan buka sikit untuk keluarkan suara dia dan bercakaplah di sebalik pintu pada waktu tersebut. Baik, so setan yang kedua ada pada perempuan apa dia? Setan kedua ada pada perempuan, selain daripada lirikan mata, dia pula adalah, iaitu pada kelembutan. Takkanlah kelembutan. Macam mana pula kelembutan perempuan ni? Aurat dia adalah kelembutan. Baik, maksud kelembutan ni apa? Bahasa mudah ni bukan. Perempuan ni memang semula jadi Allah jadikan dia lembut. Bukan maksud dia nak kena jadi jantan, cakap dengan kasar. Tak, bukan nak kena jadi tomboy. Bukan itu maksudnya. Maksud kelembutan ni, bahasa mudahnya supaya tuan-tuan boleh faham, iaitu jadi gedik dan gatai.
Faham tak gedik dan gatai ni apa? Bila ada gedik dan gatai ni bahasa mudahnya kita boleh buat contoh. Saya cakap kat anak murid saya guru, kamu anak murid. Kamu boleh tak bagi salam dekat saya? Saya kata boleh. Tapi cara kamu bagi salam, cara kamu tegur saya tu ada cara dia, ada adab dia. Kamu jumpa saya dekat Tesco, kamu duduk seberang jalan sana, saya duduk seberang jalan sini, tiba-tiba dia jumpa kita, dia babai, Ustaz. Saya kata mau Ustaz ni, Ustaz pun terbalik je tu. Dia kata, okay, so itu yang masuk gedik dan kata bahasa yang digunakan. Okey. Ada seorang call, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni Ustaz Najib ke? Ya, saya nak jemput Ustaz datang ceramah dekat sekolah saya ni Ustaz, sekolah kami ni. Saya kata tarikhnya bila? Dia pun sebut, minta maaf, saya rasa tarikh tu saya tak dapat. Tapi dia punya pujuk daripada tak boleh lah Ustaz, dia buat suara lembut dia, tak boleh jadi boleh. Okey, baik. Tak apa. Hari yang dia janjikan, pergilah kita nak pergi ceramah. Dia tunggu dekat pintu pagar, dia pun datang. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz, sebenarnya saya lah yang call Ustaz hari tu. Dia perkenalkan diri dia, rupa-rupanya guru besar dah nak pencen dah pun. Dah 58 dah umur. Tapi sebab bahasa dalam telefon kan suara dia yang lemah. Daripada tak boleh tadi jadi boleh. Tu yang kata power perempuan. Nak tahu power tak power? Firaun garang tak? Garang, jahat, ganas, bengis, semua package lengkap dekat Firaun. Hebat-hebat Firaun hak misal melengkuai tu, tapi isteri dia pujuk sikit saja, bang belalah bang ni Musa ni bang, kita tak ada anak bang. Boleh lembut hati Firaun tu dengan isteri dia. Walaupun waktu tu dia bunuh semua budak lelaki, tapi untuk pujukan isteri dia tu dia kalah. Sebab tu yang kita kata perempuan ni dia ada senjata dia. Pada senjata tu gunakan pada tempat yang betul, jangan disalahgunakan supaya kita tak terjebak pada benda yang haram. So, setan dekat perempuan, yang pertama adalah mata lirikan dia, yang kedua adalah kelembutan, sehingga kan Allah sebut dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Ya nisa'an nabi, isteri-isteri Nabi, lastunna ka ahadin minan nisa, ini taqaitunna, kamu tak sama macam perempuan-perempuan kat luar sana. Kalau kamu bertakwa, kalau kamu ada package takwa dalam diri kalian, kalian takkan sama macam perempuan-perempuan yang tak beriman yang ada kat luar sana. Kalau kamu tahu, fala taqda'na bil qaul, jangan melembutkan suara kalian. Fayatma'al ladzina fi qalbihi marad, maka dengan suara engkau yang lembut tadi akan menyebabkan lelaki yang ada penyakit dalam hati dia akan terkesan dengan cakap, dengan kata-kata engkau. Sebab tu maksudnya kalau macam tu suara perempuan aurat tak? Aurat. Tu dah cakap dah berdosa. Sebab dah cakap kata suara perempuan aurat. Okey, baik. Aurat tak? Suara perempuan, kalau aurat jenuh lah kita pergi kedai nak cakap, tak cakap bahasa syarat. Tulis. Okey. Kenapa ni? Oh, dia ni ustazah ni memang dia tak cakap aurat suara. Tak. Suara perempuan tak aurat tapi boleh jadi aurat. Kat mana aurat ni? Hak saya sebut tadi, bila digedik dan digataikan dia. Faham? Okey, maknanya okey, dia buat suara dia suara-suara yang tertentu, kat situ barulah jadi haram. Sebab tu di sana isu berkaitan perempuan yang menjadi penyanyi, perempuan yang membaca Al-Quran yang dilantunkan suara dengan suara yang lembut. Sebab tu tak berapa nak, dalam Islam sebahagian fuqaha tidak membenarkan atas dasar benda-benda hak kita sebutkan ni. Dan yang ketiga, setannya sama macam lelaki, iaitu kemaluan dia juga. Baik, sebagaimana kata Nabi SAW di dalam hadis, may yazman li ma bainal lihyaihi wa ma bainal faqidhaihi azman lahul jannah. Siapa yang boleh jaga, berikan pada aku satu jaminan, dia boleh jaga apa yang ada di antara dua pipi dia. Apa dua pipi? Mulut, mata. Wa ma bainal faqidhaihi, apa yang ada di antara dua kelangkang dia, iaitu kemaluan. Azman lahul jannah, aku jamin orang ni dengan syurga. Ni di antara benda kerosakan umat akhir zaman adalah datang daripada benda-benda yang macam ni. Baik. Surah An-Nur kita baca muka surat tu kan. Ayat tersebut ada 3 perkara penting dalam ayat. Yang pertama, ayat ni nak ajar, Allah nak ajar kita mengajar kelakuan yang baik dan adab. Di antara tanda akhlak yang ada pada lelaki dan perempuan, bila mana mereka menjaga mata mereka. Maka Allah suruh jaga mata. Maka dan juga jaga kemaluan. Maka ni didikan adab. Sebab itu di sana saya kira saya dah pernah tulis kot doa pada anak lelaki supaya tidak terjebak dengan zina. Saya pernah tulis tak kat sini? Pernah kan? Okey, ada, alhamdulillah. Baik, sebab tu penting, antaranya ni kita kena didik, ajarkan anak kita ni rasa malu. Anak-anak kita dididik semenjak daripada kecil lagi.
Kena rasa malu. Dan jangan menyebut perkataan-perkataan yang ada kaitan dengan kemaluan. Dan juga jangan memandang pada kemaluan orang ataupun benda-benda yang tak sepatutnya dipandang. Ada seorang budak kecil, mak dia tinggal dia dekat nenek dia. Bila dah tinggal dekat nenek dia, umur budak kadang dalam sekitar 5 tahun macam tu lah, 4 tahun 5 tahun, duduk dengan nenek. Satu hari nenek bawa cucu ni pergi rumah kenduri. Pergi rumah kenduri. Sampai kat rumah kenduri, cucu dia cakap, "Nek, nak kencing." Okey, nek dia kata, "Shh, jangan cakap nak kencing, malu dekat orang. Lain kali cakap nak nyanyi." Okey, kalau nak kencing, cakap nak nyanyi. Sebab nenek tak nak sebut kata kencing depan orang ramai, malu. So dia gantikan, sebut kata nak nyanyi. Nak kencing, cakap nak nyanyi. Tak apa bawa pergi kencing. Malam tidur dengan nenek dia kat dalam kelambu. Dia cakap kat tepi telinga nek, "Nek, nak nyanyi." Okey, baik. Nek dia kata apa? "Nyanyi tepi telinga nek." Okey, baik. Rasa jadi apa? Baik. Dia pergi kencing tepi telinga nek dia lah. Sebab tu kena faham juga, maksudnya ajar bahasa, janganlah sampai tukar macam tu. So, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Jangan sampai tipu. Hak betul-betul cuma cakap, jangan tunjuk, jangan tengok, jangan pegang, jangan sentuh benda yang boleh pegang, benda yang tak boleh pegang. Maka semua tu kena ceritakan. Sebenarnya dalam Islam ni dia datang package yang dah lengkap. Kita saja tak tahu. Dah semua cerita dah, ayat-ayat Qurannya, hukum fiqahnya dah pun cukup. Maka ni dah mengajar kelakuan yang baik, adab, terutama kepada kita dan juga pada anak-anak kita. Baik, next. Yang kedua, dia kata ayat ni Allah nak memberitahu. Okey, Allah nak memberitahu, nak memaklumkan pada kita apa yang boleh, apa yang tak boleh. So dah sampai ke belum? Dah sampai. Kalau dah sampai, kita tahu ini di antara perintah Allah kepada kita, baik lelaki dan perempuan. Orang yang beriman, bila Allah perintahkan, takkanlah dia nak buat. Kisah seorang perempuan di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Perempuan ni perempuan yang luar biasa. Dia tidak pernah menuturkan keluar daripada mulut dia ni melainkan Al-Quran sahaja. Keluar daripada mulut dia Al-Quran. Orang tanya dia, "Hajjah, nak pergi mana?" "Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah." Orang tahu dah dia nak pergi masjid. Baik, bila masuk nak makan, time nak makan, dia pun cakap, "Kulu washrabu wala tusrifu." Makanlah, minumlah, jangan membazir. Semua percakapannya adalah Al-Quran. Hebat perempuan ni. Satu hari ada seorang anak muda ni menyampah, dia kata, "Makcik ni tanya jawab Quran, tanya jawab Quran. Aku akan buktikan satu hari dia akan menuturkan perkataan yang bukan Al-Quran." So dia nak perdajan makcik ni. Dia tengok makcik ni tengah berjalan, dia datang bawa seekor unta. Bawa unta tu, dia bagi salam. Selepas dia bagi salam, dia cakap dekat makcik. Makcik dia kata, "Saya nak tumpangkan makcik. Naik unta saya hantar kat mana tempat makcik nak pergi." Baik, unta pun duduk, makcik ni pun nak naik. Makcik ni nak naik, makcik ni pun baca ayat Quran. Bismillahi majriha wa mursaha, subhanallazi saqqara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ayat Quran tu. Baik. Tapi lelaki ni dia nak buat satu benda yang menyebabkan makcik ni akan cakap selain benda Quran. Apa dia buat? Dia nak pergi selokkan makcik tu nak langkah naik atas unta. Unta kan tinggi, nak naik tu nak kena angkat kain. Waktu itulah dia nak tarik kain makcik ni supaya makcik ni akan melatah contohnya. Waktu dia nak tarik kain tu, tiba-tiba makcik tu latah, tapi dia latah dengan ayat Quran. Apa kata makcik tu? "Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakan pada lelaki yang beriman, tundukkan pandangan mata dan jaga kemaluan kau. Terkedu budak lelaki ni. So, ibu-ibu kita kalau ada gangguan macam tu baca, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas." Baca Al-Quran. Biar dia faham sikit. Baik. Okey. So ayat ni nak maklumkan. Yang ketiga, daripada ayat yang kita baca ni, nak menakut-nakutkan. Okey, nak menakut-nakutkan. Siapa boleh tunjukkan dekat saya kat mana dalam ayat ni yang menakutkan kita? Okey, perhati balik ayat yang kita baca ni, tunjuk dekat saya. Kat mana satu ayat yang menakutkan? Okey, jangan cakap jawapan, tunjuk saja, saya nak pergi lalu tengok. Okey, tunjuk. Dalam ayat yang kita baca tu, ayat surah An-Nur tu, ayat 30 tu, ada kat dalam tu ada ayat yang menakutkan. Hak mana satu dalam ayat tu yang menakutkan? Okey, siapa perasan? Jumpa? Jumpa Haji? Tak jumpa? Ni ayat ni. Ayat tu, okey. Kat mana part dalam ayat tu yang menakutkan? Jumpa? Okey, tunjuk saja, saya nak tengok.
Tak jumpa, tak faham. Okey, saya ulang balik soalan. Okey, tengok saya baca ayat dia. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakan wahai Muhammad kepada orang lelaki yang beriman supaya mereka sekat pandangan mereka daripada pandang yang haram dan pelihara kehormatan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Kat mana part yang menakutkan dalam ayat tu? Kat mana? Okey. Okey, bagus. Dah jumpa dah. Jumpa? Dah jumpa. Okey. Kat mana? Yang mana? Yang mana? Tak jumpa dia. Tak jumpa. Okey, tak jumpa tak apa. Jumpa. Okey, jumpa. Jumpa tak? Tak pasal lagi, tak apa. Jumpa. Jumpa tak jumpa? Belum jumpa? Pandangan. Dekat pandangan. Okey, salah. Jumpa kat mana? Yang mana? Part mana yang menakutkan? Tak tahu. Okey. Okey, makcik kita betul. Betul tak? Kat mana? Yang mana? Okey. Yang mana terjemahan dia? Tunjuk terjemahan dia yang mana? Sini. Okey. Allah sesungguhnya Allah amat mendalam mengetahui. Okey, bagus. Okey. Ini Ustaz. Ha? Ini inna Allah sesungguhnya Allah. Okey, bagus. Betul. Betul tak? Oh, hari ni ustaz buat spot check lah pula. Betul. Ya, betul. Betul, tepat. Muka surat hilang. Muka surat hilang mari sini saya buka. Nak tengok. Afsal macam mana buku ni dia muka surat hilang, boleh minta ganti ni. Ni dia. Bukan. Ni betul lah ni. Oh yang ni. Oh, ni. Tak, Ya. bukan ada lain. Ni yang ni. Betul lah ni kita tengah baca ni. Muka surat dia lain. Oh, muka surat dia lain. 4/21. Masya-Allah. Nanti minta dia orang ada kat sini. Yang ni pun sama. Ya, saya tengok. Ada sahabat kita buku dia ni tak cukup muka surat. Saya kesian. Ambil ni. Tukar. Tak apa. Ni beli kat sini juga kan? Kau beli kat tempat ni? Ambil ni. Tak apa, Ustaz. Ganti. Dia lain. Tak payah beli. Itu bagi balik kat dia orang. Okey, jumpa. Siapa jumpa? Tengok. Jumpa tak? Jumpa tak jumpa? Tak jumpa. Jumpa. Kat mana tempat? Yang mana? Kat sini. Okey, bukan menyekat pandangan. Jumpa. Kat mana rasa-rasa? Ya, betul. Okey, betul. Kat mana jumpa? Yang last. Okey, part yang last betul. Okey, ya, betul. Okey, kebanyakan jumpa belaka. Okey, partnya innallaha, betul tak? Ya, betul. Innallaha khabirun, bukan innallaha khabirum bima yasnaun. Okey, jawapannya adalah sesungguhnya Allah amat mendalam tentang apa yang kamu kerjakan. Itulah ayat yang menakutkan. Allah tahu walaupun orang tak tahu pun. Kita tengok orang tak tahu, tapi Allah tahu apa yang kita tengok, dan kita tak, orang tak tahu pun. Ketika kita bercakap ni orang mungkin tak faham, tapi Allah faham. Ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah kata dalam ayat yang lain. Allah mengetahui pengkhianatan mata. Pada mata tu ada bahasa. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu apa yang ada di celah hati kalian. Dan itulah dia Allah, innallaha khabirun. Allah amat mengetahui bima yasnaun. So, dekat manusia malu tak kalau orang tahu kita pandang yang haram? Malu. Kita tengok benda yang haram, malu tak malu? Kalau dekat manusia kamu malu, tak ke kamu malu dekat Allah? Allah lebih mengetahui lagi. Sebab itu ayat ini ada kaitan dengan takwa. Tanpa takwa dia tak akan ada perasaan malu. Kalau dia ada takwa ni, dia akan malu dekat Allah. Allah perintahkan dia jangan tengok, dia tengok. Kalau manusia pun, kalau manusia tahu apa yang kita tengok, kita malu. Ini kan pula Tuhan, Allah sendiri tahu. Yang hamba dia ni, aku bagi nikmat dekat engkau, tiba-tiba engkau gunakan nikmat engkau untuk lihat benda yang haram. Mana engkau letak akal engkau? Tak kemalu kita dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayat ni menakutkan. Maksud Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tak apa, kau nak tengok, silakan tengok. Tapi di akhirat engkau siap. Maknanya di akhirat kita akan terima balasan dengan dosa mata yang kita telah kerjakan ketika kat dunia. Sebenarnya ayat ni ayat yang nak menakutkan. Tapi takut tak takut pun Ustaz. Engkau dah masalah takwa lah kalau kau tak takut. Sebab tu ayat ni dia ada kaitan dengan takwa. Baik, sambung balik. Bila kita katakan ayat ni nak mengajarkan kita tentang berkaitan tentang adab, kat mana mengajar tentang adab ni? Okey, baik.
Adapun mengajar adab pada firman qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan pada lelaki yang beriman wahai Muhammad supaya mereka sekat pandangan, tundukkan pandangan daripada memandang yang haram. Dengan kalimah ini Allah nak suruh kita pun buat kelakuan yang baik. Di antara kelakuan yang jahat, jenis orang yang tak jaga mata. Pelihara mata daripada melihat yang haram. Sampaikan Nabi SAW katakan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, apa kata baginda SAW? Ya Ali, lakal ula wa laysa lakas sani. Wahai Ali, bagi engkau kali yang pertama, tidak bagi engkau bagi kali yang kedua. Bagi engkau kali yang pertama, tidak bagi kali yang kedua. Maknanya kali yang pertama tadi sebab terpandang, dan tidak boleh wala tattabi'an nazrata nazrah, jangan ikuti setiap satu lihat kepada penglihatan yang kedua. Maka ni adalah kelakuan yang baik dan juga adab. Baik, yang kedua dia kata dan memelihara kemaluan daripada perkara yang tiada halal dikerjakan dengannya. So dua benda yang Allah suruh kita jaga. Yang pertama adalah jaga mata, dan yang kedua adalah jaga kemaluan. Sebagaimana yang saya sebutkan dalam ayat, dalam hadis tadi, may yadhman lima bainal lihyai wa ma bainal faqidai adhman lahul jannah. Siapa yang jaga diri dia, apa yang ada di antara dua pipi dan apa yang ada di antara dua kelangkang, aku jamin orang ni masuk syurga. Kerana dua benda inilah yang menjadikan berlaku keburukan ke atas manusia. Baik, kata pengarang kitab, maka wajib atas sekalian hamba menjunjung perintah Allah, dan jika tiada, nescaya dia adalah jahat perangai dan patut dimurkai dan diseksa. Maksudnya setiap orang dia kena ingat ini adalah perintah wajib ditaati. Kalau dia langgar, nescaya dia akan diseksa di akhirat kelak. Baik, yang ke seterusnya, ada satu kisah sebelum masuk ni. Saya baca kisah ni dalam kitab Mukashifatul Qulub, dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Kisah seorang perempuan. Perempuan ni dia jatuh miskin. Suami meninggal, anak ramai. Anak yatim, suami meninggal. Jadi dia ni perempuan yang anak ramai ni, anak dia dikatakan 8 orang, 7 orang, 8 orang macam itulah. Tapi dia masih lagi seorang perempuan yang muda. Anak menangis. Bila anak menangis, ibu ni kalau anak menangis ni tak tahan, tak sampai hati. Makanan tak ada kat rumah. Akhirnya dia terpaksa ambil keputusan keluar daripada rumah, pergi minta sedekah. Last choice. Pergi satu rumah ke satu rumah ni tak dapat. Sampai ke satu rumah orang kaya ni, bagi salam, Assalamualaikum ya ahli bait. At'imuna yut'imukum Allah. Assalamualaikum tuan rumah, bagi kami makan, Allah bagi kat kamu makan. Baik, sampai kat rumah tu, keluar tuan rumah ni lelaki. Dia tengok-tengok ada perempuan. Dia tengok pula perempuan ni masih lagi muda. Dia kata, aku boleh bagi makanan. Syarat, engkau tidur dengan aku. Kau tidur dengan aku bagi makanan dekat engkau. Baik, akhir sekali, dia kata minta maaf lah. Dia kata, aku takkan. Biar aku tak makan, tak apa, daripada aku buat benda dosa. Balik. Waktu on the way nak balik ke rumah, dekat-dekat nak sampai rumah ni, dengar anak duk menangis. Ibu ni dengar anak nak menangis ni, dia kalah. Perempuan tu last sekali, ya Allah akbar, aku tak tahu nak buat apa, patah balik. Pergi balik rumah lelaki ni, dia pun cakap, demi kerana anak-anak aku, dia kata aku terpaksa masuk dalam rumah. Ketika lelaki tu dah berada di antara dua kelangkang perempuan ni, pada waktu tersebut tiba-tiba badan dia menggigil yang kuat. Bila badan dia menggigil, lelaki tu tanya dia, kenapa kau jadi macam ni? Kata perempuan tu, dia kata sesungguhnya inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut pada Allah, Tuhan semesta alam. Maka kata lelaki ni, kalau engkau yang miskin takutkan pada Allah, bagaimana dengan aku yang kaya? Sepatutnya aku lebih takutkan pada Allah. Akhirnya dibiarkan, dilepaskan perempuan ni dan diberikan makanan kepada dia. Poin nak ceritakan bagaimana dia gerun bila setiap perintah Allah larang dia, sampai ke satu tahap dia rasa takut. Sebenarnya itulah controller yang disebut sebagai takwa yang ada pada diri seorang lelaki ataupun seorang perempuan. Begitu juga dengan seorang lelaki. Pernah dengar hadis, ada 7 orang yang Allah payung di hari akhirat, hari yang tidak ada payungan melainkan payungan Allah. Sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhillan illa dhilluh. 7 golongan yang kami akan payungi di hari akhirat kelak, hari yang tidak ada payungan melainkan payungan Allah. Salah satu daripada 7 ni antaranya syabun,
seorang anak muda syabun da'at lahum ra'atan, diajak oleh seorang perempuan zata mansabin wa jamalin, yang mana budak perempuan, orang perempuan ni seorang yang cantik, kemudian ada kedudukan. Apa dia buat? Farafadat, maka dia menolak dan dia pun berkata inni akhafullah, sesungguhnya aku takut akan Allah. Maka Allah masukkan dia ke dalam syurga dan Allah payung dia di hari akhirat kelak. Punca sebab kerana dia buat, dia tinggalkan sesuatu benda kerana dia takut akan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian poin yang seterusnya dalam bab Allah nak memberitahu kita. Apa dia yang memberitahu ni? Adapun pada memberitahu, Allah firman yang ghuddu min absarihim, iaitu apa yang kena buat ni, iaitu menyekat pandangan mata, wa yahfazu furujahum, dan juga mereka menjaga kemaluan. Zalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh saya menghafal di Syria dulu, saya kena menghafal sehari 30 baris. Nak menghafal ni susahnya, ya Allahu akbar. Mengapa Quran tak boleh, menghafal fiqh tak boleh, tauhid semua tak boleh. Pergi bertemu dengan seorang syekh tu kata, dia kata kau nak masukkan benda yang baik, kena bersihkan dulu baru masuk. Dia cakap macam tu. Kawan saya kata jom balik. Tanya dia, aku tak faham. Aku ceritakan. Maka dia kata manusia ni dia kena jaga anggota daripada dosa. Ada dosa kena bertaubat supaya dapat jadi bersih. Akhir sekali di antara salah satunya ialah kita mungkin karat dosa tu, macam-macam dosa yang kita buat, istighfar apa semua. Bila hati dah bersih, barulah saya dapat rasa saya senang untuk menghafal. Imam Syafi'i pesan. Apa kata Imam Syafi'i? Ala inna ilmu nurun, ketahuilah ilmu tu cahaya, wa nurullahi la yahdi li'asi, cahaya Allah takkan kena pada orang yang buat dosa. Maka akhir sekali kita dapat menghafal sampai 1225 baris. Saya hafal kitab fiqh, kitab tauhid, Jawharatul Tauhid saya hafal, kebanyakan kitab-kitab yang lain pun saya hafal, termasuklah Al-Quran kita dapat hafal. Bahkan satu muka surat tu kadang-kadang saya mengambil masa sekadar 30 minit saja untuk habiskan. Hadis paling panjang dalam kitab hadis 40 tu saya menghafal lebih kurang sekitar 30 minit. Selepas waktu asar saya sambil berjalan. Waktu tu Allah jadikan hati kita terang. Punca kena jaga daripada dosa-dosa yang macam ni. Baik. Kemudian maka daripada ayat ini, maka dia kata Allah beritahu dengan kalimah bahawa memejam mata dan memelihara faraj itu asbab membersihkan hati daripada dosa. Orang yang jaga pandangan mata, Allah akan pelihara dia daripada dosa, dan sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan. Sebab hati dia tak terganggu dengan objek-objek, dengan fikiran-fikiran yang menerawang, yang pelbagai benda ni. Dan kita amat takut pada hari ini, terutama zaman fitnah, zaman medsos, media sosial, yang ramai orang boleh terjebak daripada tak pernah tengok sampai ke pernah tengok. Dulu orang ada istilah perempuan kebret, lelaki jahat, lelaki gatal. Dia nak buat kerja jahat, dia terpaksa keluar daripada kampung halaman, pergi ke bandar, tempat-tempat terpencil. Sekarang tak perlu lagi, kesemuanya boleh dilakukan di mana sahaja, termasuk di dalam masjid, di tempat yang mulia, di Mekah dan Madinah pun dia boleh buat hanya dengan mempunyai ada ni saja. Inilah setan paling besar yang ada dekat tangan kita. So jaga mata ni bukan tengok perempuan di luar, bahkan tengok perempuan yang terdapat kat dalam handphone pun termasuk juga di dalam bab yang kita bacakan ni. Baik, yang ketiga kata pengarang, Allah nak menakut-nakutkan kita. Nak menakut-nakutkan macam mana? Innallaha khabirum bima yasnaun. Siapa tadi dia rajin sikit, dia baca ke depan, dia dah tahu dah jawapan ada kat situ. Baik, maksudnya sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuan tentang apa yang mereka kerjakan. Allah akan balas. Jika baik, dibalas dengan pahala, kesenangan dan syurga, dan jika jahat, dibalas dengan seksaan dan api neraka. Maka ayat ni adalah ayat yang menakutkan bagi orang yang di dalam hati dia ni ada akhirat ataupun ada perasaan takut. Baik, sahabat-sahabat rahimakumullah, kalau ada apa-apa soalan nak dikongsi dalam masa 5 minit ni, kita buka pada soalan. Ada soalan nak tanya? Nanti kita sambungan yang ke poin yang kedua pula. Ada soalan? Siapa nak tanya soalan? Kalau ada. Ya. Maknanya kalau apa ni, pengarang tak haram, tapi yang bondan yang dia lagi. Okey.
dia lelaki, kita tahu dia lelaki, tapi perubahan pada fizikal dia. Baik, faham. Di sana ada bab sahabat kita tanya berkaitan tentang pondan LGBT dan sebagainya ni. Dalam Islam kita ada pondan yang semula jadi dan ada pondan yang dibuat-buat. Dia panggil khunsa muskilah. Okey. Dia ada pondan yang semula jadi ni, dia dilahirkan dalam keadaan ada dua alat kelamin. Bila ada dua alat kelamin ni dalam hukum Islam, lihat kecenderungan dia ke mana. Kalau kecenderungan dia kepada perempuan, dia jadi perempuan. Kalau kecenderungan dia kepada lelaki, dia jadi lelaki. Baik, ataupun yang mana alat kelamin yang berfungsi pada waktu tersebut. Boleh berlaku dan pernah berlaku. Baik, itu satu. Yang kedua, adapun lelaki yang teringin nak jadi perempuan ataupun perempuan yang teringin nak jadi lelaki, dia masuk di dalam bab perkara yang Allah haram, kerana dia termasuk di antara makhluk yang dilaknat, iaitu lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai lelaki. Kalau pada pakaian pun tak boleh, ini kan pula pada perangai, kerana mereka takkan mampu nak lawan tabiat yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada manusia. Maka berlawananlah. Maka sebab tu dalam Islam hukumnya tetap haram, mereka diminta dikembalikan kepada keadaan awal asal. Sebab tu di sebahagian daripada negara-negara Islam, terutamanya di Saudi dan beberapa negara yang lain, mereka tidak ada istilah pondan ataupun maknya. Dia ada orang lembut, orang yang lembut tu ada, tapi dia tak pakai pakaian perempuan sebab tidak dibenarkan, dah bahkan masuk dalam undang-undang. Salah kita pun ada, tapi enakmen ni macam tak apa nak padu mana. Jadi ada lagi orang yang buat. Kalau di Saudi ni, lelaki haram pakai pakaian perempuan walaupun dia lembut. Kita tengok cara dia bercakap, kita nampak dia lembut, tapi dia tetap pakai pakaian lelaki. Dan kadang-kadang isu-isu yang macam ni mungkin disebabkan oleh kerana anak-anak yang di ibu bapa sendiri yang layan, anak suka pada barangan perempuan, dibiarkan daripada kecil, akhirnya dah jadi sampai satu kebiasaan. Ada kawan kami macam tu, dia lembutnya cakap macam perempuan, tapi kahwin anak sebelah orang. Tu jangan main-main lembut-lembut pun. Okey. Bila dihalalkan pada jalan yang Allah redha tu, insya-Allah dia dapat tinggalkan. Tapi dulu saya ingat waktu kami kat Jordan, dia orang ni tak boleh ramai-ramai. Bila dia ramai, dia akan jadi rasa kuat. Ada 3-4 orang saja, tapi bila dah ada geng, dia orang sewa satu rumah sampai ke satu tahap, sampai ada Arab yang datang berkawan dengan Arab, dah jadi satu, sampai pakai seluar pendeknya, pakai pakaian perempuan. Yang tu yang belajar agama. Bagaimana dengan yang tak belajar agama? Sebab tu kita takut sangat-sangat benda-benda macam ni berlaku kat anak cucu cicit kita. So dalam Islam hukumnya tetap masuk dalam bab perkara yang haram. Bahkan sekarang ni di Malaysia sampai ke dia orang nak diiktiraf LGBT bukan? Tahun lepas ke 2 tahun lepas, saya ada majlis berbuka puasa, geng-geng ni buat majlis buka puasa. Ni dah boleh diterima. Dalam Twitter dia ada grup komuniti dia. Baik sama ada hak perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki, geng-geng pondan maknyah ni, sampai mereka jadi orang yang kaya raya. Dia ada bisnes dia. Bahkan dia boleh beli sesuatu benda yang dia nak. Dan inilah yang paling bahaya. Akhir sekali sampai orang dah jadi ikutan pula. Baik, ada soalan lain? Kalau ada, apa nak tanya? Ataupun soalan yang luar daripada topik pun boleh je, kalau saya boleh jawab lah. Okey, ada soalan lain? Okey. Apa soalannya? Daripada Akilah dan Khairi. Bagaimana nak hilangkan perasaan dalam hati cintakan dunia dan duit? Okey. Bagaimana ada perasaan di dalam hati, perasaan cintakan dunia dan duit? Baik. Saya kebetulan pagi tadi kami baca satu ayat daripada surah At-Tur, cerita berkaitan tentang bagaimana mereka para sahabat ni mereka boleh sanggup lepaskan dunia ni macam tak ada apa-apa kat dia orang. Pernah dengar tak satu ayat Al-Quran? Ayat ni orang selalu baca dekat orang mati waktu tahlil, waktu talqin dekat kubur. Ayat, saya kira ramai orang hafal ayat ni. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sambung. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat ni baca syahdu saja. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ada orang baca ayat ni saya menangis mengalir air mata. Ayat tu cerita pasal apa? Orang mati Orang mati. Ayat tu cerita pasal orang nak roh temu Allah. Ramai orang lu sangka ayat tu cerita pasal orang mati. Tapi tak. Siapa yang baca asbabun nuzul, ayat tu cerita pasal orang hidup. Siapa orang hidup tu? Osman bin Affan. Osman bin Affan ni dia kaya yang sungguh-sungguh kaya. Ketika Nabi SAW sampai dekat Madinah ni, waktu tu air ni dimonopoli oleh puak-puak Yahudi Madinah. Nabi SAW tengok ada perigi-perigi tu, Nabi kata dekat sahabat, siapa yang nak, dia beli perigi tu kemudian dia wakafkan pada orang Islam, Allah akan bina bagi dia satu perigi dekat akhirat kelak. Waktu tu tanpa cakap banyak, dia angkat tangan terus, dia kata, ya Rasulullah, aku beli dengan harga yang amat mahal, kemudian diwakafkan. Sampai ke hari ni perigi tu masih lagi wujud. Baik, akhirnya Allah turunkan ayat, wahai jiwa yang tenang. Orang yang jiwa yang tenang ni, bila bab berkaitan tentang dunia ni, dia takkan jadi berbolak balik, dia takkan rasa ragu-ragu. Walaupun benda dunia dia sayang sangat, dia tak ada sayang lagi dah. Sebab tu kaitan kedekut sayang dunia ni, dia ada kaitan dengan hati jiwa yang kacau. Osman bin Affan, bila turun saja ayat, bila Nabi perintahkan, dia terus buat. Pasal dia tak ada perasaan kasih pada dunia. Dia tahu rezeki ni Allah yang bagi dekat dia. Kalau dia keluar pun dia tak rugi. Bahasa mudah macam ni lah. Saya kata, orang kalau dia ada RM100, katakan saya ada RM100 dalam poket. Okey, RM100 dalam poket ni, kemudiannya pula waktu tu ada orang yang datang meminta. Baik, kalau saya berikan RM100 tu tadi, kalau saya bagikan RM100 tu, kalau saya menggunakan kalkulator dunia, saya akan jadi, bila aku keluarkan duit, rugi tak rugi? Duit aku dah tak ada, aku rugi. Tapi kalau dia pakai kalkulator akhirat, aku bagi duit, sebenarnya duit yang ada kat dalam poket ni bukan hak kita. Yang ada dalam poket tuan-tuan ni belum lagi rezeki tuan-tuan. Mungkin rezeki orang yang lain. Bila rezeki yang sebenar, rezeki kita yang sebenar, bila kita kita keluarkan, kita bagi, sebenarnya itulah rezeki kita, dan yang itulah duit kita. Yang mana satu duit kita yang dalam poket? Bukan. Habis tu duit kita yang mana? Yang kita bagi. Okey, ulang balik. Yang mana satu duit kita? Hak dalam poket ke duit kita? Hak kita bagi duit kita. Yang kita bagi macam tak apa nak yakin. Yang kita bagi itulah duit kita. Pasal yang kita bagi tu kekal dekat Allah. Yang kita bagi tu Allah tulis. Yang itulah sebenarnya yang kita dapat ke akhirat. Hak duduk dalam poket belum tentu lagi hak kita. Tapi nak tukarkan, dia panggil akhirat oriented. Kepala otak akhirat ni bukannya satu benda yang senang. Contoh, orang yang ada RM10, kalau dia pakai kalkulator dunia, dia keluarkan RM1, dia sedekah, 10 tolak 1 jadi 9. Yang tu kalkulator dunia, maknanya duit dia berkurang jadi 9. So dia akan rugi pada pandangan mata ahli dunia. Tapi kalau dia pakai kalkulator akhirat, dia ada RM1, dia sedekah, dia tahu Allah kata, masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah, perumpamaan orang yang infak di jalan Allah, kamasali habatin, macam sebiji benih yang ditanam, ambatat sab'a sanabil, keluar 7 tangkai, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habah, setiap tangkai itu ada 100 biji, maknanya satu digandakan dengan 700. So kalau akhirat oriented ni, pada waktu tersebut dia akan tahu dia tak rugi pun, sebenarnya dia untung, tapi dengan syarat pakai kalkulator akhirat. Kalau pakai kalkulator dunia, kita akan rasa rugi. Sebab tu Allah umpamakan, siapakah orang yang jiwa kacau? Orang yang jiwa kacau tu siapa? Innal insana khuliqa halu'a. Allah kata, kami jadikan manusia ni keluh kesah, jiwa kacau. Idza massahu syarru jazu'a, bila kami timpakan kesusahan pada dia, dia keluh kesah. Wa idza massahu alkhairu manu'a, bila kami berikan pada dia kesenangan, dia akan jadi orang yang kedekut. Rupa-rupanya kedekut itu datang daripada sifat keluh kesah, sayang pada dunia, dan sebenarnya hati dia tu tak tenang waktu tu. Sebab tu kita katakan, ingat dalam bab dunia ni, innallaha yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah boleh bagi rezeki pada siapa pun yang dia nak, dan Allah tentukan. Kenapa nak pening kepala fikirkan benda yang Allah dah tentukan untuk kita? Kita just ikhtiar, maka jangan berlebih-lebih sampai ke tahap kita cari dunia, kita tertinggal akhirat. Saya sebut cerita yang kedua, cerita Abdurrahman bin Auf. Nak cerita bagaimana akhirat oriented ni kalau ada dalam kepala ni, tak ada makna lah dunia ni. Dunia ni sekadar laluan saja, kita tak, bahkan Allah boleh bagi lagi dunia dekat kita kalau akhirat oriented.
Abdurrahman bin Auf ni, dia ni orang kaya yang teramat kaya. Dia di antara sahabat ni, dia di antara yang terkaya, Abdurrahman bin Auf. Tapi kaya dia tak berbekas dalam hati. Satu hari business partner dia bawa barang datang daripada Syam pergi ke Madinah, dia terlewat pergi ke masjid. Lewat Abdurrahman bin Auf, bukan macam lewat kita. Lewat dia datang, dia sampai, Nabi SAW dah angkat takbir, dia baru sampai. Bagi dia nak kena sampai dekat masjid sebelum Nabi angkat takbir. Aku mesti mau dah ada kat masjid. Tapi sampai-sampai Nabi dah angkat takbir. Dia rasa ruginya, ya Allah. Nampak tak orang yang ada akhirat? Dia rasa rugi bila dia tertinggal satu kebaikan. Selesai solat, dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, aku terluput untuk datang awal. Aku tak boleh datang awal tadi. Maka macam mana cara aku nak dapat ganti balik markah aku yang kurang? Orang lain dapat 100, aku mungkin dapat 95. Aku nak juga 100, ya Rasulullah. Ada tak cara lain untuk aku nak penuhkan kembali pahala aku? Kata Nabi SAW, wahai Abdurrahman, kalau engkau gadaikan seluruh kekayaan yang engkau ada ni untuk dapat satu pahala yang ada di sisi Allah, nescaya kekayaan engkau tak mampu pun nak dapat satu kebaikan tu tadi. So Nabi nak tanamkan motivasi pada para sahabat, pandang akhirat tu dengan pandangan mata yang besar, iaitu akhirat lebih daripada dunia. Walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Saya Allahu'alam banyak jumpa orang, kita sendiri pernah alami. Sungguh pun kadang-kala dalam bab akhirat ni, kalau kita sungguh-sungguh, hak dunia ni dia datang dengan cara kita tak minta. Saya ni banyaklah pengalaman dalam bab doa lah. Saya waktu belajar di Syria, belajar di Syria ni tak diiktiraf ilmu dia, sijil dia tak diiktiraf, kerajaan Malaysia tak iktiraf. So waktu tu bapak saya kata, berhentilah belajar kat Syria, pergi ke Jordan sijil diiktiraf, nanti kau dah tak iktiraf, kau nak balik, kau nak kerja apa dengan sijil kau yang tak diiktiraf tu tadi. Akhirnya saya fikir mana satu nak, Jordan, Syria. Saya call seorang ustaz saya. Ustaz di Kedah ada 3 orang tokoh, tiga-tiga dari Indonesia. Nuruddin Al-Banjari, Fahmi Zamzam, Ustaz Ahmad Abdullah. 3 orang ni. Ahmad Abdullah ni tak terkenal sebab dia memang low profile, tapi setanding dengan 2 orang ni. Jadi saya call Ustaz Ahmad Abdullah ni. Call dia, Ustaz, saya jadi tak tahu nak pilih Jordan atau Syria. Jordan diiktiraf, Syria tak diiktiraf. Kata guru saya pada saya, dia kata, Najib, engkau nak Allah iktiraf engkau ke engkau nak manusia iktiraf? Kalau engkau cari pengiktirafan manusia, belum tentu Allah akan iktiraf engkau. Tapi kalau engkau cari pengiktirafan Allah, manusia akan datang pada engkau. Dia kata pengiktirafan manusia itu akan datang. Kalau Allah iktiraf, seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi akan datang pada engkau, maksudnya akan iktiraf. Sungguh pun saya dua-dua saya ambil sijil dekat Syria dan sijil di Jordan. Lepas habis saya Syria, saya sambung belajar di Jordan. Akhir sekali saya balik kat Malaysia, sekali pun saya belum pernah menggunakan sijil yang saya belajar di Jordan. Jordan fiqh wa usul. Saya masuk universiti MMU pun pakai sijil. Kebetulan dia nak subjek bahasa Arab. So subjek bahasa Arabnya sijil yang Syria tu. Akhirnya yang Syria itulah yang diterima pakai tu, nak katakan yang kata nama berkat tu. Akhirnya yang kita kononnya diiktiraf tu mungkin tak ada manfaat bagi kita kan. So itu di antara, sama juga fikir logik mustahil. Saya umur 31 tahun, waktu itu tak kahwin. 31 tahun, duit dalam akaun dah RM200 tuan-tuan. Gaji 1000, waktu itu gaji kerja pertama 700, kerja kedua 1500. Tapi sebulan boleh kumpul 200. Tanya kawan berapa gaji kahwin, dia kata 20,000. Saya kata Allah, 20,000 saya dan 20,000 perempuan, 40,000. Kalau ada 40,000 sebulan RM200, saya kata umur 40 aku tak kahwin lagi ni. Akhir sekali kita ada doa, Allah, ya Allah, ada rezeki bagi aku, ada jodoh kau berikan. Ada orang call, Assalamualaikum Ustaz Najib, ingat tak ni kita jumpa kat Mekah dulu, nak menjemput datang kat rumah makan tengah hari. Tak makan tengah hari kat rumah, nak dara dia datang tuan buka nasi. Saya kata, ya apa hal perempuan ni datang kerap sangat ni. Time nak keluar, bapak dia kata, Najib dah ada belum? Saya kata belum. Kalau nak ambil lah anak pakcik bagi percuma. Nampak tak? Betul boleh kahwin tu. Okey baik. Kita orang kata rezeki tak tahu. Sama juga dengan saya kerja kat MMU. Saya doa dekat Jordan, tapi saya dapat balik. Ketika balik kat sini, Allah berikan apa yang kita minta. Dan itulah sebab tu, ya, dunia ni semua orang suka. Tapi ingat, dunia mata dan al-ghurur. Mata seronok, yang kedua ghurur, banyak yang menipu. Jangan kita sampai cari dunia melalaikan kita daripada ingat akhirat.
Baik, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.